Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, syukur pada Allah ya. Dapat Allah Taala memberikan lagi peluang untuk kita bersama-sama. Walaupun mungkin pagi tadi tak sempat, pagi semalam pun tak sempat. Ya, minta maaf, minta ampun atas tidak kemampuan hamba ya. Jadi hari ini insya-Allah hamba cuba juga buat untuk tengah hari, untuk ambil masa waktu rehat ni daripada pukul 1 sampai pukul 2. Dan insya-Allah sekejap lagi apabila berkumandangnya azan, ya, kita akan berhenti seketika untuk beri penghormatan laluan kepada azan. Kemudian kita akan teruskanlah ya setakat yang mampu insya-Allah ya. Sebab pukul 2 hamba akan bertugas semula. Baik, terima kasih, syukur pada Allah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'. Baik, insya-Allah ya, tengah hari ini kita akan teruskan ya perkongsian daripada kitab Fadilatul Amal ya, berkenaan dengan fadilat ataupun kelebihan berzikir ya. Dan insya-Allah kita dah sampai ke hadis yang ke-14 ya, untuk kita kongsikan bersama. Semoga dapat manfaat daripada perkongsian ini dan semoga kita dapat sama-sama amalkan ya apa yang kita kongsikan, apa yang kita belajar ya, insya-Allah. Baik. Untuk tidak membuang masa, yang berteruskan dengan terus pada ke-14 dah dikongsikan ya, dah lupa. Tapi tak apa, kita kongsikan sekali lagi ya, insya-Allah. Baik, hadisnya insya-Allah daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seseorang daripada kamu tidak mampu beribadat dengan bersungguh-sungguh pada malam hari dan bakhil untuk membelanjakan harta pada jalan Allah, yakni sedekah ataupun khairat dan sebagainya, takut untuk berjihad menentang musuh, maka hendaklah dia memperbanyakkan zikrullah ya. Jadi Allahu Akbar. Hadis riwayat Tabrani, Baihaqi dan lain-lain. Baik, kita terus pergi kepada keterangannya insya-Allah. Melalui berzikir dengan sebanyak-banyaknya, sebarang bentuk kekurangan pada ibadah-ibadah sunat dapat ditampung. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, zikrullah adalah tanda keimanan, kelepasan daripada sifat munafik, pemeliharaan daripada godaan syaitan dan penyelamat daripada api neraka. Memandangkan faedah-faedah yang tersebut, maka zikrullah dianggap sebagai ibadah yang lebih afdal daripada ibadah-ibadah yang lain, khususnya dalam memainkan peranan penting untuk menghindari diri daripada dikuasai oleh syaitan laknatullah ya. Baik, diterangkan dalam sebuah hadis bahawa syaitan semasa menunggu untuk menguasai hati manusia, syaitan sentiasa ya, diterangkan dalam sebuah hadis bahawa syaitan senantiasa menunggu untuk menguasai hati manusia yang lara ataupun yang maknanya hati-hati manusia yang leka dengan keduniaan, syaitan akan ambil peluang dengan secepat mungkin untuk masuk dan untuk menghancurkan ataupun menghasut kita melakukan perkara-perkara yang tidak baik. Jadi oleh demikian kita disuruh ya ataupun digalakkan untuk sentiasa berzikir pada Allah, ingat pada Allah ya, istighfar pada lidah dan lalukan dalam hati, dan insya-Allah dengan cara itu kita dapat menghindarkan diri daripada gangguan ataupun daripada hati kita dimasuki oleh syaitan ya. Baik, diterangkan dalam sebuah hadis bahawa apabila seseorang memulai berzikir, maka syaitan pun tidak berdaya lalu berundur dengan hinanya ya. Syaitan akan berundur dengan hinanya. Sebaliknya, apabila seseorang lalai daripada berzikir, maka syaitan akan mulai menggodanya ya. Allahu Rabbi. Lantaran itu para ulama tasawuf ya menganjurkan supaya memperbanyakkan zikir agar syaitan tidak berpeluang untuk menggoda hati kita, dan juga supaya hati menjadi semakin kuat sehingga dapat melawan hasutan syaitan ya. Bukan hanya untuk preventif
malah juga untuk attack balik syaitan, ya. Maksudnya apabila kita berzikir, ya, hati kita akan dapat dipertahankan daripada dimasuki oleh syaitan, kerana kita tak lara, kerana kita tidak lalai. Dan kemudian apabila zikir dengan banyaknya, kita lakukan zikir dengan banyaknya, insya-Allah, ya, hati kita akan semakin kuat, ya, dan kita boleh lawan balik hasutan syaitan. Kalau ada syaitan yang terlepas ataupun tak masuki hati kita, tetapi mungkin memberi hasutan ataupun menghasut kita melalui pendengaran kita atau mata kita dan sebagainya, ya, maka hati kita akan dapat menangkis serangan daripada syaitan itu, ya, insya-Allah. Rahsia pencapaian kekuatan hati ke tahap yang tertinggi oleh para sahabat ialah kerana mereka mendampingi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Itulah kekuatan yang paling hebat, iaitu berdamping dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita, mungkin Rasulullah tak ada dah sekarang, tetapi kita ada para ulama, iaitu pewaris Nabi, ya, yakni orang yang alim dalam bidang agama. Jadi oleh yang demikian, berdampinglah dengan orang alim, insya-Allah, ya. Semoga kita mendapat kekuatan, walaupun tak sama kekuatan para sahabat mendapat kekuatan daripada berdamping dengan Rasulullah, ya, tetapi insya-Allah sekurang-kurangnya, ya, para ulama ini dapat menasihati kita, membimbing kita ke jalan yang lurus, insya-Allah, ya. Baik. Lantaran itu mereka tidak perlu lagi kepada latihan tertentu semasa berzikir. Ya, semakin jauh kita daripada zaman baginda Rasulullah SAW, maka semakin bertambah perlulah kita kepada rawatan hati melalui berzikir untuk menguatkan hati, ya. Dewasa ini hati telah menjadi lebih lemah, ya. Sekarang ni memang hati kita semakin lemah, ya, sebab memang kita sentiasa mudah untuk melakukan dosa, ya, sama ada dengan dosa melihat sesuatu perkara yang bukan hak kita, hak mata kita untuk melihat, ya, contohnya aurat-aurat yang bukan muhrim kita, ya, dan juga pendengaran kita, mendengar lagu-lagu yang lara. Ya, lagu bukan semuanya yang tak elok, ya, ada yang elok, tapi lagu-lagu yang mungkin melalaikan kita daripada melakukan ibadah, maka ianya boleh mendatangkan dosa kepada kita. Jadi oleh yang demikian, untuk kita untuk kita di akhir zaman ini, ya, berada dalam keadaan yang sentiasa dikelilingi oleh perkara-perkara yang boleh mendatangkan dosa, maka zikrullah adalah yang terbaik untuk menghindarkan diri kita daripada, ya, melakukan dosa itu, ya, insya-Allah. Baik. Dewasa ini, hati kita telah menjadi begitu lemah, sehingga dengan rawatan yang sebanyak mana pun tetap tidak dapat mencapai tahap kekuatan hati seperti para sahabat rahimahullah ataupun radhiyallahu anhu ajma'in, ya. Namun sebanyak mana yang dapat diusahakan itu pun tetap akan memberi faedah yang besar. Ini kerana sekiranya sesuatu wabak penyakit dapat dikurangkan walaupun sedikit, merupakan satu kebaikan, ya. Baik. Jadi oleh demikian, kita kena berusaha untuk mencegah diri kita daripada melakukan ataupun Allahu Akbar, mudah dipengaruhi oleh hasutan syaitan dan juga anasir-anasir yang berada di sekitar kita, ya. Jadi oleh demikian, caranya adalah amat mudah, ya, yakni sentiasa berzikir, ringankan lidah, ya, untuk kita sentiasa menyebut nama-nama Allah, berzikir, ya, mengingati Allah sentiasa, insya-Allah. Dalam keadaan apa sekalipun, seperti mana yang pernah kongsikan sebelum ini, ya, walaupun kita dalam keadaan memandu kenderaan, ya, nak menghala ke suatu destinasi nak dituju, ya, boleh kita ringankan lidah, ya, sambil pegang steering itu, tak perlu pegang tasbih pun, ya, tak perlu pegang apa-apa untuk kira pun, ya, just dengan mudahnya kita lafazkan, ya, kalimah yang paling agung, kalimah thayyibah, la ilaha illallah, ya. Zikirlah la ilaha illallah itu daripada tempat permulaan kita bertolak sampailah kita sampai ke tempat yang kita nak tuju, ya. Yang paling penting adalah zikrullah. Kemudian kita boleh selang-selangkan dengan kita berselawat ke atas junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Andai katalah nauzubillah, ya, andai kata dalam perjalanan kita terlibat dalam kemalangan, ya, nauzubillah, ya, ini bukan minta, ya, tapi manalah tahu kita tak tahu, kan. Jadi oleh demikian, insya-Allah, ya, sekurang-kurangnya kalau apa pun terjadi sekalipun pada diri kita, ya, kalam yang terakhir yang keluar daripada lidah kita adalah kalam yang menyebut nama Allah, ya. Semoga kita, walaupun mungkin itu takdir pengakhiran kehidupan kita, insya-Allah, ya, sekurang-kurangnya kalam kita adalah kalam yang menyebut kalimah thayyibah, yang mana, ya, Allah akan janjikan kita untuk masuki syurga Allah setelah kita menjalani segala hukuman terhadap kesalahan-kesalahan kita yang pernah kita lakukan, insya-Allah. Baik.
Diriwayatkan dalam satu peristiwa mengenai seorang wali Allah, bahawa beliau berdoa kepada Allah SWT supaya diperlihatkan cara syaitan menggoda hati manusia. Beliau telah diperlihatkan syaitan yang menyerupai seekor nyamuk, syaitan yang menyerupai seekor nyamuk, duduk di sebelah kiri hati di bahagian belakang bahu. Di mulutnya terdapat satu belalai yang panjang, seperti jarum yang ditujukan ke arah hati. Subhanallah. Ini adalah di antara kisah yang sangat menarik, yang mana Allah Taala telah memperlihatkan bagaimana bentuk syaitan yang telah yang berbentuk ataupun menyerupai seekor nyamuk, tetapi bukan berada di luar, berada di dalam dalam badan kita, yang mana mempunyai sebatang belalai yang panjang seperti jarum, yang mana jarum tersebut menuju ke arah hati manusia. Sekiranya syaitan mendapati hati manusia itu lalai daripada berzikir, maka dia akan menyuntik godaan dan racun kemaksiatan ke dalam hati tersebut. Baik, kalau ketika itu syaitan dah ada dalam badan kita, dah memang pun menghulurkan senjatanya dalam bentuk belalai tersebut, untuk cucuk ke dalam hati. Tetapi apabila hati kita mengingati Allah, berzikir pada Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ataupun kita sentiasa meminta pertolongan daripada Allah, untuk perlindungan daripada Allah, insya-Allah hati yang lalai tidak akan dapat dicucuk ataupun dihasut oleh syaitan. Allahu Rabbi. Baik, diriwayatkan dalam sebuah hadis yang lain juga bahawa syaitan senantiasa duduk dengan meletakkan hujung hidungnya ke atas hati manusia. Subhanallah. Bayangkan, kalau katakan hidungnya tu dalam bentuk belalai yang tajam, jarum yang tajam, dia dah standby dah. Dia dah standby anytime je. Apabila hati kita lalai je, dia akan cucuk jarum ataupun cucuk hidung dia dalam hati manusia untuk menghasut manusia melakukan kemaksiatan, dan melakukan dosa. Allahu Rabbi. Jadi hati yang lalai akan jadi lemah. Dia seolah-olah hati yang lalai ni tidak ada perisai. Hati yang lemah dan tidak ada perisai, maka dengan senangnya syaitan akan masuk dan menghasut kita. Na'udzubillah min zalik. Apabila hati itu berzikir, maka dia terus berundur dengan hinanya. Apabila kita sedang berzikir, syaitan walaupun dia letak hidung dia ke, belalai dia ke, jarum dia ke dekat atas hati kita, dia akan mengundurkan diri, kan, dengan hinanya, dengan kecewa lah, dengan sangat-sangat kecewa kerana tidak dapat menghasut kita, mencucuk hati kita. Baik, maka dia akan menjadikan hati itu, jika hati itu lalai, maka dia akan menjadikan hati itu sebagai mangsanya. Allahu Akbar. Baik, hamba dah kedengaran bunyi permulaan untuk azan. Jadi kita bagi laluan pada azan dahulu, insya-Allah. Kita akan sambung semula selepas azan untuk masuk ke hadis yang ke-15 pula, insya-Allah. Baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وصحبه وبارك وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرافعة وبعث المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Amin ya rabbal alamin. Baik, InsyaAllah kita sambung ya untuk hadis yang ke-15. Hadis yang ke-15 ni agak panjang insyaAllah. Ya, kita akan cuba habiskan hadis ke-18 ini ke-15 ini, dan insyaAllah setakat itulah mungkin ya perkongsian kita untuk tengah hari ini ya, insyaAllah. Baik, kita teruskan dengan hadis yang ke-15. Berzikir sebanyak-banyaknya sehingga orang mengatakan kamu gila ya. Baik, daripada Saidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kamu berzikir kepada Allah sebanyak-banyaknya sehingga orang mengatakan kamu gila ya. Hadis riwayat Imam Ahmad dan lain-lain. Baik, disebutkan dalam hadis yang lain ya, hendaklah berzikir kepada Allah sebanyak-banyaknya sehingga orang-orang munafik mengatakan kamu adalah orang yang riak, yang hendak menunjuk-nunjuk ya. Ini hadis riwayat Tabrani dan lain-lain ya. Maknanya hadis yang lain yang mempunyai persamaan, sedikit persamaan dengan hadis yang kita bacakan tadi. Baik, keterangan ya daripada hadis ini di atas dapat difahami bahawa ya, zikir yang merupakan amalan yang berharga itu tidaklah sepatutnya ditinggalkan walaupun orang munafik ataupun orang-orang bodoh menganggap perbuatan itu sebagai perbuatan yang gila atau riak. Bahkan hendaklah berzikir sebanyak-banyaknya sehingga mereka benar-benar menganggap kamu sebagai seorang yang gila dan membiarkan kamu terus berzikir ya. Itu yang terbaik insya-Allah. Jadi oleh demikian kita jangan pedulikan ya, jangan pedulikan apa orang nak kata. Orang nak kata ya, orang nak kata kita gila ke, orang nak kata kita riak, nak menunjuk ke. Sebab ada satu kisah dalam pada zaman baginda Rasulullah SAW ya. Seorang Allahumma salli ala Muhammad, seorang sahabat yang telah meninggalkan kekayaan ya, seorang yang kaya ya, datang daripada keluarga yang kaya, tetapi telah meninggalkan keluarganya dengan sehelai sepinggang ya, sepinggang. Ialah sehelai sepinggang lah ya. Jadi demi untuk kecintaannya kepada Rasulullah SAW, dia meninggalkan kekayaannya, dan pada suatu ketika dalam masjid ya, di mana orang lain tengah beribadah dan sebagainya, si fulan ini, hamba lupa namanya, minta maaf minta ampun ya, telah berzikir dengan kuatnya, dan pada masa tersebut ada sahabat-sahabat lain yang rasa terganggu, dan Rasulullah dan sahabat-sahabat yang terganggu tersebut melaporkannya kepada baginda Rasulullah SAW ya. Dan Rasulullah SAW kata biarkan dia ya, kerana dia berzikir tersebut ada sebab dia ya, dia berzikir dengan kuat ya, kerana ialah dengan apa yang dah ditinggalkan, dengan keseksaan mungkin hatinya, kecintaan kepada Allah SWT yang tinggi ya, kecintaan kepada Rasulullah yang sangat tinggi, dan sanggup meninggalkan segala kemewahan dunia ya. Jadi dia pun berzikir dengan kuat untuk memuaskan hati dia ya. Allahu Akbar ya. Jadi itulah, kalau ada cerita ni nanti, kalau ada di dalam kitab ini mungkin boleh hamba ulang balik insya-Allah ya. Baik,
Daripada Ibnu Katsir, Ibnu Katsir rahimahullah meriwayatkan daripada Hazrat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ataupun Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawa beliau berkata, tiada suatu perintah pun yang Allah SWT perintahkan kepada hamba-hambanya tanpa menentukan had dan batasan, dan Allah SWT memberi kelonggaran untuk meninggalkan amalan itu kerana sesuatu keuzuran, walau bagaimanapun untuk zikrullah, untuk berzikir tidak ada had dan tidak ada sesiapa pun dan tidak ada sesiapa pun yang diuzurkan selagi dia berakal. Ya, firman Allah SWT yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, azkurullaha zikran katsira, yang bermaksud berzikirlah dengan menyebut nama Allah sebanyak-banyaknya. Ya, baik. Hendaklah sentiasa berzikir pada waktu malam ataupun siang, di daratan ataupun di lautan, semasa berada dalam perjalanan atau tidak, dalam keadaan miskin ataupun kaya, ketika sakit ataupun sihat, dengan perlahan ataupun nyaring, dan dalam apa-apa sahaja keadaannya kamu boleh berzikir tanpa had. Ya, Allahu Rabbi. Ya, jadi oleh demikian, ya, berzikirlah insya-Allah. Ya, dengan cara itu kita dapat menyucikan diri kita insya-Allah, menyucikan hati kita yang terutama sekali, ya, insya-Allah. Baik. Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah menulis di dalam kitabnya Al-Munabbihat, ya, tentang satu riwayat, ya, daripada Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu tentang tafsir Al-Quran, ya, yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kana tahtahu kamrun lahu, ya, yang bermaksud dan di bawahnya ada harta simpanan bagi mereka berdua, iaitu kisah tentang dua orang anak yatim, yang harta simpanan untuk mereka berdua ialah satu papan tulis daripada emas yang ditulis 7 baris ayat yang bererti ataupun yang berbunyi, ya, yang bererti yang pertama, ada 7 ayat yang tertulis atas papan tersebut, yang mana ditulis atas tinta ataupun atas papan tulis daripada emas, ya. Baik, yang pertama, aku hairan terhadap sikap orang yang mengetahui bahawa adanya maut tetapi dia masih lagi ketawa. Itu ayat yang pertama. Yang kedua, aku hairan terhadap sikap orang yang mengetahui bahawa suatu hari dunia ini akan binasa tetapi dia masih terpesona dengan dunia, ya. Dan yang ketiga, aku hairan terhadap sikap orang yang mengetahui bahawa segala-galanya berlaku mengikut ketetapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi masih berduka cita di atas kehilangan sesuatu, ya. Baik. Dan yang keempat, aku hairan terhadap sikap orang yang yakin bahawa dia akan dihisap di akhirat nanti, tetapi dia masih mengumpulkan harta kekayaannya, ya. Itu ayat yang keempat. Dan ayat kelima, aku hairan terhadap sikap orang yang mengetahui bahawa adanya api neraka tetapi dia masih melakukan maksiat, ya. Yang keenam, ayat yang keenam yang tertera atau tertulis pada papan tulis tadi yang diperbuat daripada emas tadi adalah, aku hairan terhadap sikap orang yang mengenali Allah Subhanahu Wa Taala tetapi dia masih mengingati selainnya, ya. Allahu Akbar. Maknanya selain daripada Allah, ya, dia mengingati selain daripada Allah lagi, padahal dia mengenali Allah SWT. Dan yang ketujuh, aku hairan terhadap sikap orang yang mengetahui adanya syurga tetapi masih mencari keseronokan dan kemewahan dunia, ya. Terdapat sedikit tambahan dalam setengah naskah yang lain, iaitu aku hairan terhadap sikap orang yang masih menganggap syaitan sebagai musuh tetapi tetap mentaatinya. Nauzubillah min zalik, ya. Baik. Daripada Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah meriwayatkan tentang Hazrat ataupun Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahawa Sayyidina Jibril alaihissalam, ya, sentiasa bersungguh-sungguh memberi penekanan terhadap zikrullah sehingga aku mula menyangka bahawa tidak ada sesuatu amalan pun yang boleh memberi manfaat tanpa zikrullah, ya. Sampai macam tu sekali, ya. Maknanya betapa banyaknya, ya, malaikat Jibril alaihissalam mengingati baginda Rasulullah SAW terhadap zikir sehingga kan baginda Rasulullah SAW menganggap bahawa, ya, tidak ada amalan yang lain yang dapat memberi manfaat selain daripada tanpa zikir, ya. Maknanya kalau membuat amalan-amalan lain tapi tak berzikir, maknanya tak dapat manfaat. Macam tu lebih kurang, ya, maksudnya. Jadi oleh demikian, itu orang kata ni anggapanlah, ya. Allahumma salli ala Muhammad. Daripada riwayat-riwayat di atas dapat diketahui bahawa jika dikehendaki supaya berzikir sebanyak mungkin,
meninggalkan zikir kerana takut orang mengatakan gila ataupun orang takut orang mengatakan riak adalah merugikan diri sendiri. Ya, ulama tasawuf menulis bahawa salah satu daripada tipu daya syaitan untuk menghalang seseorang daripada berzikir ialah dengan memasukkan keraguan dalam hati tentang tanggapan orang lain terhadap dirinya apabila melihatnya berzikir dalam keadaan sedemikian. Ya, baik. Maknanya di sini ya, syaitan akan memasukkan keraguan dalam hati ya, bagi orang yang berzikir. Maaf, membaca semula ya, untuk bagi fahaman balik ya. Ulama tasawuf menulis bahawa salah satu daripada tipu daya syaitan untuk menghalang seseorang daripada berzikir ialah dengan memasukkan keraguan dalam hati tentang tanggapan orang lain terhadap dirinya apabila melihatnya berzikir dalam keadaan sedemikian. Maknanya di sini ya, syaitan akan mendatangkan rasa riak, rasa ujub dalam hati kita ya, ataupun rasa tak sedap hati tengok orang lain kata apa pula dia ni berzikir sampai macam tu sekali ya, sehingga dan menganggap sehingga orang lain menganggap kita gila, menganggap kita riak dan sebagainya. Jadi itu di antara tipu daya syaitan sebenarnya. Iaitu di antara kerja buat syaitan untuk mengurangkan keyakinan kita terhadap zikrullah ya. Jadi kita yang rugi nanti ya. Jadi oleh demikian jangan pedulikan apapun hasutan syaitan, buatlah, berzikirlah di mana saja anda berada ya, di tempat-tempat yang baiklah, kecuali dalam tandas lah ya. Dalam tandas jangan berzikir, jangan lafazkan, insya-Allah ya. Baik. Memang penting supaya sesuatu amalan tidak dilakukan dengan niat untuk menunjuk-nunjuk. Apabila ada orang sedang melihat, biarlah dia melihat. Kita tidak seharusnya meninggalkan amalan itu. Maknanya kalau orang melihat kita berzikir pun, kalaulah orang tu beranggapan bahawa kita menunjuk-nunjuk, biarlah. Yang paling penting adalah niat kita dengan Allah. Niat kita dengan Allah ya. Jangan dalam apa kerja buat yang kita lakukan adalah niat kita dengan Allah ya. Kalau orang tu fikir kita nak menunjuk, contoh macam inilah, macam live majlis ilmu ya, yang kita buat ini, insya-Allah ada setengah orang akan fikir ini nak menunjuk lah ni ya, nak berlagak depan kamera ya, nak cari populariti ya. Itu semua tanggapan manusia ya, yang mana akan membuatkan ya manusia yang lain akan terasa terhad, ataupun bukan terhad, maksudnya macam mana? Maksudnya membuatkan mereka terfikir, alamak aku nak buat macam ni juga tapi nanti orang kata aku menunjuk-nunjuk pula, tak payah buatlah. Jadi masalah ya. Jadi seelok-eloknya bagi mereka yang mempunyai ilmu pengetahuan, sama ada ilmu pengetahuan dunia ataupun akhirat, sama-sama sebarkan ya. Lantaklah orang nak kata kita riak ke, wujud ke, takabur ke, apa ke, itu ikut suka orang, itu hak mereka hak mereka untuk berkata demikian. Yang paling penting adalah niat kita, nawaitu kita dengan Allah SWT ya. Tapi kena ingat juga, nawaitu tidak menghalalkan cara, niat tidak menghalalkan cara ya. Tapi kalau cara kita buat ni adalah cara yang betul. Ini cara untuk kita menyebarkan ilmu, cara untuk kita menyampaikan ilmu, berkongsi ilmu ya. Itu adalah cara yang betul. Dan kemudian niat kita, niat yang betul lah, kena pasang niat yang betul. Yang paling penting dalam apa juga yang kita lakukan, nawaitu kita pasang niat dengan niat yang betul, lillahi ta'ala semata-mata. InsyaAllah segala yang lain akan dipermudahkan oleh Allah SWT, insyaAllah. Baik. Daripada Sayyidina Abdullah Zulbijadain ya, Zulbijadain rahimahullah radhiyallahu anhu ya, adalah seorang sahabat yang yatim sejak masih kecil lagi. Beliau tinggal bersama bapa saudaranya yang telah menjaganya dengan baik. Tanpa diketahui oleh ahli keluarganya, beliau telah memeluk agama Islam. Subhanallah ya. Setelah diketahui, maka bapa saudaranya sangat marah dan meninggalkan pakaiannya. Inilah kisahnya ya. Allahu Akbar. Zulbijadain ya. Zulbijadain ini adalah gelaran yang Allah berikan kepada gelaran yang telah diberikan oleh baginda Rasulullah SAW kepada sahabat ini ya. Baik, kita bacakan ya. Ialah ini Sayyidina Abdullah Zulbijadain rahimahullah. Maaf, Allahu Akbar, subhanallah, tasyul lah. Baik.
apa nama tu, Allahumma salli ala Sayyidina Abdullah Zulbijadain radhiyallahu anhu, ia adalah seorang sahabat yang yatim sejak daripada kecil. Beliau tinggal bersama bapa saudaranya yang telah menjaganya dengan baik. Ya, bapa saudara ini memang kaya raya lah. Tanpa diketahui oleh ahli keluarganya, beliau telah memeluk agama Islam. Setelah diketahui, maka bapa saudaranya sangat marah dan menanggalkan pakaiannya serta menghalaunya keluar daripada rumah. Ya, menanggalkan pakaiannya dan menghalaunya keluar daripada rumah. Ibunya juga tidak senang hati dengan keislamannya. Walau bagaimanapun, sebagai seorang ibu, dia bersimpati juga dan memberikan kepadanya sehelai selimut. Ya, baik. Beliau memotong selimut itu menjadi dua bahagian. Ya, satu bahagian dijadikan kain sarung, iaitu menutup bahagian bawah, dan sebahagian lagi digunakan untuk menutup bahagian bahagian atas badannya. Ya, baik. Beliau berhijrah ke Madinah dan selalu berada berhampiran pintu rumah baginda Rasulullah SAW. Beliau banyak berzikir dengan menguatkan suaranya. Ya, sesekali Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, apakah orang ini berzikir sedemikian rupa kerana ingin menunjuk-nunjuk? Namun baginda Rasulullah SAW bersabda, tidak, bahkan dia adalah daripada golongan awabin, ya, ataupun orang-orang yang selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan beliau telah meninggal dunia dalam peperangan Tabuk. Ya, pada suatu malam para sahabat melihat lampu sedang bersinar di atas perkuburan. Mereka pergi dan melihat baginda Rasulullah SAW berada di dalam liang kubur untuk mengebumikan satu jenazah. Ya, baginda Rasulullah SAW. Allahu Akbar. Minta maaf. Minta maaf, gangguan sekejap. Beliau menunggu meninggal dunia dalam peperangan Tabuk. Pada suatu malam, para sahabat melihat lampu sedang bersinar di dalam, ataupun bersinar daripada atas lah, ya, daripada atas tu, daripada atas, apa nama kata ni? Allahumma shalli ala Muhammad. Daripada atas kubur, ya. Daripada atas kubur tu akan nampak sinaran, ya, daripada liang lahat tu, ya. Daripada liang tu nampak lampu, nampak sinaran lampu, ya. Jadi Allahu Akbar. Dan mereka pun pergi melihat, ya. Itu masa peperangan Tabuk lah, ya. Mereka pergi melihat dan melihat baginda Rasulullah SAW berada dalam liang kubur itu sedang mengemumikan satu jenazah. Ya, baginda Rasulullah SAW berkata kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dan juga Hazrat Umar Faruq radhiyallahu an, hulurkanlah mayat saudaramu itu kepadaku. Ya, mereka pun menghulurkan mayat itu kepada baginda Rasulullah SAW. Setelah mengemumikan mayat itu, baginda Rasulullah SAW bersabda, ya Allah, aku meredainya, ya Allah, engkau juga redalah kepadanya, ya Allah. Selepas menyaksikan upacara pengemumian tersebut, Hazrat ataupun Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata, alangkah bagusnya jika mayat itu adalah mayat aku. Subhanallah. Ialah mayat yang ditanam sendiri oleh baginda Rasulullah SAW. Manakala bukan itu saja, malah baginda Rasulullah SAW juga, ya, mendoakan mayat tersebut, ya, aku meredainya, ya Allah, dan semoga engkau meredainya juga, ya Allah. Ya, doa itu sangat hebat, ya, datang daripada lidah yang mulia, iaitu lidah baginda Rasulullah SAW. Ya, baik. Seterusnya, daripada Hazrat Fuzail rahimahullah, adalah seorang ahli tasawuf yang masyhur. Beliau berkata, meninggalkan sesuatu amalan adalah kerana takut dilihat oleh orang adalah termasuk dalam golongan dalam apa ni, dalam Allahumma salli ala Muhammad, dalam keadaan riak lah. Maksudnya, apabila meninggalkan suatu amalan, ya, amalan yang baik, contohnya zikrullah. Kita berzikir ni, tiba-tiba ada orang datang, orang lalu, kita takut orang tu kata kita riak, lepas tu kita berhenti, ya. Maka apabila kita berhenti melakukan amalan tersebut, berhenti takut kerana orang kata kita menunjuk-nunjuk ataupun riak, maka itulah sebenarnya riak. Ya, Allahu Rabbi, itu yang kita takut. Dan melakukan sesuatu amalan untuk dilihat orang adalah termasuk dalam syirik. Ya, jadi bila kita melakukan sesuatu amalan pula untuk tujuan orang lihat kita, maka itu lainlah pula, itu dipanggil syirik lah. Maknanya kita nak pujian orang tu, ya. Jadi kita telah menduakan Allah, walhal pujian yang sepatutnya kita harapkan adalah datang daripada Allah semata-mata, ya. Jadi itu pun menjadi satu masalah yang lain. Disebutkan dalam sebuah hadis bahawa sesetengah orang adalah anak kunci zikir.
apabila seseorang terpandang wajah mereka, maka orang itu akan teringat untuk berzikir, yakni hanya dengan memandang wajah seseorang maka orang itu akan teringat untuk berzikir, yakni hanya dengan memandang wajah mereka, seseorang itu akan terus teringat untuk berzikir. Jadi disebut dalam hadis yang lain bahawa kekasih Allah ialah orang yang apabila terpandangnya maka teringat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam satu hadis yang lain disebutkan bahawa orang yang terbaik daripada kalangan kamu ialah orang yang apabila terpandang wajahnya maka ingatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadi segar. Baik, ini pun satu kelebihan yang Allah berikan. Kita harapkan kita adalah di antara golongan-golongan yang tersebut, yakni apabila orang terpandang wajah kita, orang akan ingat pada Allah. Orang terpandang wajah kita, orang teringat pada Islam. Apabila teringat pada Islam, orang akan teringat pada Allah. Apabila orang memandang wajah kita, orang akan teringat sunnah Rasulullah. Bila semuanya akan datang akan mengingatkan kita kepada Allah. Itu yang terbaik, itu yang kita nak. Jadi kita mengharapkan, apabila orang memandang kita, orang ingat pada Allah, insya-Allah. Itu pun suatu rahmat dan juga insya-Allah akan mendatangkan pahala untuk kita, insya-Allah. Dan mengingati Allah itu adalah zikir. Ini ingat tu. Zikrullah itu adalah mengingati Allah. Baik. Dalam hadis yang lain pula diterangkan bahawa orang yang terbaik daripada kalangan kamu ialah orang yang apabila terpandang wajahnya maka teringat kepada Allah SWT, dan melalui percakapannya bertambah ilmu pengetahuan dan melihat amal perbuatannya akan melahirkan kegairahan kepada kehidupan akhirat. Ini lagi panjang, lagi panjang ataupun lagi detail lah. Maknanya bukan setakat melihat wajah seseorang itu kita mengingat kepada Allah, dan juga Allah itu melihat wajah seseorang itu juga apabila melihat wajah satu hal, mendengar percakapannya akan bertambah ilmu kita, dan apabila melihat perbuatannya, amal dia, kita akan rasa seronok dan kita akan rasa nak hidup, nak mengamalkan juga, nak buat apa amalan yang dibuat, dan melahirkan kegairahan kita untuk mencapai kehidupan akhirat yang baik. Jadi itu pun menyebabkan itu diklasifikasikan kepada orang yang terbaik di kalangan kamu. Itu yang kita nak. Kita harap kita tergolong dalam golongan tersebut. Diharapkan kita jadi orang yang bila orang pandang wajah kita, orang ingat pada Allah, orang mendengar percakapan kita, orang itu akan bertambah ilmu, dapat ilmu pengetahuan lah. Dapat ilmu pengetahuan, dan apabila orang itu melihat amal kita, orang itu rasa nak buat amal yang sama kerana Allah, bukan kerana kita, kerana Allah. Itu yang terbaik. Baik, jadi sama-sama kita doakan, bukan kita nak minta lah, dan kita harapkan kita dapat daripada kita yang kita minta dalam kehidupan ataupun daripada amal kita, daripada ilmu kita. Sebenarnya kita mengharapkan keredaan Allah SWT. Yang lain tu sama ada karomah ke ataupun mukjizat bukan mukjizat untuk para nabi. Jadi kelebihan yang Allah berikan kepada kita itu sejak daripada dunia lagi, itu adalah sebenarnya bonus yang Allah berikan, tapi bukan itu yang kita minta. Itu adalah pemberian Allah pada kita. Walau macam mana pun, yang paling penting nawaitu lillahi ta'ala, kerana mencari redha Allah semata-mata, insya-Allah. Baik. Setengah orang mengatakan bahawa zikir jihri, zikir dengan menguatkan suara adalah bid'ah dan haram. Pendapat itu lahir daripada mereka yang mempunyai pengetahuan ilmu hadis yang cetek. Daripada Maulana Abdul Hayy rahimahullah mengarang satu risalah yang berjudul Sabahatul Fiqh. Sabahatul Fiqh, beliau memuatkan dalam risalahnya itu sebanyak 50 hadis yang membuktikan bahawa zikir jihri adalah sunnah. Zikir jihri ini adalah zikir yang dikuatkanlah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Contoh, jadi kita kuatkan suara. Walau bagaimanapun, satu perkara penting ialah orang yang berzikir jihri itu hendaklah memenuhi syarat, iaitu tidak mengganggu orang lain. Itu yang paling penting juga. Jangan kalau kita berada di rumah tak apalah mungkin, tapi janganlah sampai suara itu kuat sehingga kan jiran tetangga kita terganggu. Kalau kita pasang ayat suci Al-Quranul Karim sekalipun, kalau jiran kita terganggu, maka itu pun mendatangkan dosa. Itu pun tak dibolehkan, tak dibenarkan, sebab kita mengganggu jiran.
Ya, apapun nak berzikir dengan zikir jihri ataupun menguatkan suara, tak ada masalah, asalkan dengan syarat tidak mengganggu orang lain ya. Kalau orang lain tiba-tiba datang ketuk pintu, bagi tahu dia terganggu, maka kita kena perlahankan suara lah ya, ataupun kita kena pandai-pandai bajet lah ya, sama ada suara kita tu mengganggu orang atau tidak ya. Allahu Rabbi. Baik, alhamdulillah, syukur kepada Allah, tamat ataupun selesai untuk keterangan hadis yang ke-15. InsyaAllah di lain masa, di lain ketika, sama ada esok pagi ataupun esok tengah hari, tengok keadaan macam mana, insyaAllah ya, kita akan sambung untuk hadis yang ke-16 ya, insyaAllah, daripada kitab Fadilah Amal. Amba tak pernah tunjuk kot ya, ataupun mungkin sebelum-sebelum ni pernah tunjuk, tapi amba tunjuk lah macam mana kitabnya ya. Inilah kitabnya, Fadilat Amal ya, Fadilat Amal. Baik, InsyaAllah ya, semoga perkongsian kita mendapat keredaan dan keampunan daripada Allah SWT, mendapat ilmu yang paling penting. Sedikit ilmu tak apalah ya, daripada perkongsian itu banyak-banyak tu kita dapat sedikit, iaitu rumusannya bahawa zikir itu adalah penyuci hati ya. Zikir itu adalah perisai daripada syaitan untuk masuk menembusi hati kita dan untuk menghasut kita daripada dalam hati ya. Itu juga di antara yang perkara-perkara yang boleh kita dapat daripada perkongsian kita untuk hari ini, insya-Allah ya. Baik, sekarang itu saja dahulu, dah lama juga dah ni ya. Hamba pun insya-Allah lepas ni kita sama-sama solat Zuhur ya dengan keluarga secara berjemaah, insya-Allah. Dan sama-sama kita doakan ya kepada rakan-rakan, tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat, rakan-rakan FB sekalian. Sama-sama kita doakan agar ya masjid kita, surau kita dibuka dengan secepat mungkin kepada umum ya. Walaupun ada SOP tak ada masalah. Yang paling penting dibuka semula untuk kita mengimarahkan semula masjid, walaupun mungkin tak dapat nak duduk saf rapat-rapat ya, tak dapat untuk berbual-bual, tak dapat untuk duduk dalam majlis ilmu dan sebagainya. Tapi sekurang-kurangnya kita dapat mengimarahkan masjid rumah Allah dengan ibadah solat ya, berjemaah kita ya, insya-Allah. Dan untuk berzikir, untuk Allahumma salli ala Muhammad, perkongsian kita yang sebelum ini, untuk kita beriktikaf dalam masjid, insya-Allah ya. Baik, sekarang itu saja dahulu pertemuan untuk kali ini ya. Yang baik itu sesungguhnya segala yang baik yang sempurna itu datang daripada Allah Subhanahu taala ya. Yang buruk, yang kurang, yang silap itu datang daripada kesilapan, keburukan dan kelemahan, kekurangan dari hamba sendiri. Hamba mohon ampun dan maaf daripada ujung rambut hingga ujung kaki. Kalau ada sebarang perkataan ya, sebarang penyampaian, sebarang apa saja yang salah dan silap daripada hamba mohon ampun dan maaf daripada ujung rambut hingga ujung kaki. Dan insya-Allah pada rakan-rakan ya, mohon untuk kongsi-kongsikan, sharekan ya live ini kepada semua rakan-rakan kita yang lain. Semoga ia dapat mendapat manfaat bersama, insya-Allah. Dan Allahu Rabbi. Sekarang itu saja pertemuan kita untuk kali ini. Hamba sudahi dengan aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan terima kasih untuk selama-lamanya. Terima kasih.